senaraikan beberapa orang, kemudiannya nanti akan dipanggil untuk diinterview kan. Kemudian nanti JAIS akan buat keputusan, panel JAIS akan buat keputusan siapakah yang layak, yang ada authority, yang untuk diberi authority untuk memimpin karya tersebut. Itu di peringkat masjid. Alhamdulillah, ini solusi yang terbaik. Kalau dulu berantakan, sampai ada masjid yang kalau time pemilihan, subhanallah, kampung turun, sampai kena turunkan rela, turunkan FRU je, saya tak tahu turun tak turun. Bergaduh, bertengkar untuk jawatan, untuk pemilihan. Lepas pemilihan, lapang balik macam biasa. Nak cari apa ke masjid? Kalau orang yang nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dan juga hari ini alhamdulillah setelah ada pengetahuan dan pendidikan yang tarbiyah yang baik, sekarang ni jadi isu lain pula, rebutan untuk tak bertolak-tolak. Aku tak mau, aku tak boleh, pun jadi isu juga. Tuan-tuan, saya tengok saya buat notice board kat luar tadi, menarik juga surau ni. Satu offer yang sangat bagus kan, untuk sama-sama ahli jawatan kuasa memikul amal. Menjamin kepada jemaah dia, imam kena tunjukkan tata cara solat yang benar, bacaan yang benar, dia menjadi contoh dan teladan kepada jemaah dia. Dan dia juga bersedia berlapang dada menerima nasihat dan teguran daripada jemaahnya. Sebab imam di depan, makmum di belakang. Kadang-kadang makmum nampak kesilapan, nampak ada compang-campingnya, jadi makmum akan tegur. Cara tegur untuk imam, jangan tegur di khalayak ramai. Nasihatkan untuk imam secara bersemuka, face to face dengan dia. Mam, tadi rasanya tegurlah. Imam kena berlapang dada. Oh ya ke, terima kasih, betulkan saya, ingatkan saya. Itu terbaik. Sebab saling lengkap melengkapi. Ini tak mentang-mentang ada WhatsApp group. Dalam WhatsApp group dia tibai. Tuan-tuan, zaman dah ni lagi teruk. Imam kita mabuk ke? Baca panjang-panjang. Satu ketika di zaman Nabi SAW, ada seorang kaum Ansar, sahabat Ansar, yang dia selalu menjadi imam di Masjid Quba. Sampai laporan kepada Nabi SAW, tu imam ni seakan tak ada surah lain yang dia baca. Setiap kali rakaat salat, dia akan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Every single rakaat yang jahar, dia akan baca suratul Ikhlas. Sampai aduan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kita pun kalau tok imam kita setiap rakaat, maghrib rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, isyak satgi di rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, satgi solat tarawih 8 rakaat pun 8 rakaat dia labuh Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan rasa apa akan jadi? Tuan-tuan rasa apa akan jadi? Viral. Masjid Ar-Rahmah section 8 champion. Sebab daripada rakaat pertama sampai rakaat yang ke-11 tu imam labuh Qul huwallahu ahad. Viral. Viral macam-macam negatif. Sampai kepada Nabi SAW. Sahabat ni duk imamkan solat, duk baca suratul Ikhlas. Nabi tanya kepada dia, apakah yang membuatmu membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaatmu? Tu imam, tuan-tuan, kalau nak baca suratul Ikhlas kena ambil jawapan sahabat dia tadi, biar standard. Dia kata, kerana aku sangat suka kepada suratul Ikhlas. Kes dia kata dia sangat suka dan dia sangat mencintai. Dia sangat suka dan mencintai suratul Ikhlas. Sebab suratul Ikhlas ini ialah surah yang mengesa dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan Allah daripada sifat segala makhluk. Itu jawapan standard. Maknanya kalau orang tanya tu imam kita kenapa baca surah Ikhlas daripada setiap rakaat, kerana aku sangat cinta dan kasih kepada surah Al-Ikhlas ini. Jawablah betul. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, habis debat imam ni. Kadang-kadang kita bermasalah dengan imam, kadang-kadang dengan bacaan dia, dengan sebutan dia.
Sekarang ni alhamdulillah, saya tak tahu datang kuasa surau, imam surau kena panggil juga ke? Kena interview tak dengan Jais? Tak ya, masjid saja kan? Masjid saja. Jadi pihak panel dah pun teliti dan dah tasmih bacaan imam-imam yang dilantik dalam negeri Selangor. Jadi insya-Allah semoga dengan itu dia ada sedikit nafas baru dan juga islah yang berada dalam urusan takbir agama Islam negeri Selangor. Alhamdulillah. Baik, yang kedua Nabi tentang muazzin. Muazzin ialah orang yang diamanahkan. Dengan maksud ialah amanah dengan waktu-waktu solat. Muazzin atau kita kenali sebagai Bilal. Kan? Jawatannya ialah muazzin, tugasnya ialah muazzin, tapi orang masyhur dengan Bilal itu sabit daripada Bilal bin Rabah, sahabat muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam beberapa hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita orang kelebihan orang yang melaungkan azan. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sejauh mana suara itu didengar. Sekarang ni lagi lah dengar, pakai mikrofon, pakai speaker. Sejauh mana suara azan itu didengar, apa yang berada di sekelilingnya, yang mendengarnya, pokok, pohon, batu-batu semua mendoakan keampunan untuk orang yang berazan. Kemudian orang pula yang mendengarnya datang juga mereka ke masjid. Subhanallah. Kerana laungan azan tadi, mendengar laungan azan tadi juga mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Sepatutnya kita kena berebut untuk nak melaungkan azan, jangan tolak menolak. Engkau lah. Baik. Amanah di sini maksudnya ialah sampai waktu azan. Sekarang ni lah alhamdulillah, sekarang dah ada jam, dah ada alam, semua kiri kanan dah ada tu. Petunjuk waktu. Kita pun tahu dah set dekat telefon. Kalau dulu muazzin ini dia kena cekap tengok matahari. Kan dulu kita mengaji dulu kan, kitab perkunan dulu dah, ingat tak? Kalau zuhur lagi, kalau zuhur tiang dengan bayang sama panjang kan. Kemudian asar lagi dia akan pendek sikit. Itu sebab zuhur, asar dan juga waktu syuruk lah. Kalau syuruk bayang lebih panjang daripada tiang, sebab matahari kat sini terbalik kot, lebih kurang itulah. Selagi maghrib tengok pada ufuk matahari. Isyak agak-agak matahari hilang mentari merah, dah gelap masuk isyak. Sebab itu Nabi sebut sebagai pemegang amanah. Sekarang ni alhamdulillah, itu pun kadang-kadang terlajak juga. Habis. Muslimin dan muslimatnya kasih sekalian, habis. 81. Berterusan mendapat ganjaran solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru as-salata wa taqulu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdith. Sebelum tu hadis yang tadi, Nabi mendoakan kepada imam dan Nabi mendoakan kepada para makmum. Nabi mendoakan Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada para imam, supaya para imam kita ini sentiasa berada di atas landasan yang benar, sentiasa boleh memimpin jemaah dan kaum muslimin dengan tata cara solat yang benar. Viral tahun lepas, perasan tak? Ketika solat tarawih, beberapa minit saja selesai solat tarawih 8 rakaat, solatnya lintang bin pukang, tamakninahnya hilang, bacaannya subhanallah. Viral juga sebelum itu di Pakistan, imamnya menjadi imam membaca Fatihah, baca surah dalam keadaan terloncat-loncat. Perasan tak? Ada tahun lepas juga viral. Payah nak berat-beratkan bacaan ketika kita mengimami, kita kena alert. Ada satu solat solat Jumaat dibagi. Para khatib dan para imam sentiasa diingatkan oleh golongan warga emas di belakang. Kami ni tak larat berdiri lama-lama, baca pendek-pendek sudahlah. Solat surau tu alhamdulillah, solatnya
ringkas. Ringan dan ringkas. Ringan di sudut bacaannya, tidak berlama-lamaan. Nak panjang-panjang, tak imam nak baca panjang-panjang, solat sendirian di rumah. Seperti mana Nabi SAW solat dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik tengok Nabi sedang solat, dia pun cuik duduk belakang nak ikut Nabi. Ketika itu Nabi baca suratul Baqarah. Dia sangka sampai akhir Baqarah Nabi rukuk dah. Nabi sambung pada surah yang kedua. Hijau muka. Nabi solat panjangnya, lamanya di rumah. Kita kena, bila kita jadi imam, kita kena alert, kita kena pastikan, kena tengok. Sebab tu imam sebelum dia mengimamkan solat, dia pusing belakang dulu tengok. Sebab tanggungjawab imam memastikan saf lurus tak lurus. Memenuhkan saf itu tanggungjawab imam. Pastikan jemaah dah ready, Allahu Akbar. Itu di antara tanggungjawab imam. Tengok ada warga emas, ada yang tak boleh berdiri lama. Tanggungjawab kita. Baik. Tuan-tuan, saya pernah terjumpa beberapa bulan yang lepas. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dia. Seorang jemaah warga emas juga. Dia ni solatnya pelik daripada kita. Kebanyakan kita, dia lah satu-satunya yang pernah saya jumpa dalam seumur hidup saya. Satu-satunya. Kebanyakan kita tak boleh berdiri lama dan tak boleh duduk kan. Duduk atas kerusi, sembayangnya Allahu Akbar, dia duduk setakat mana dia larat diri, dia berdiri, sekali dia duduk. Betul kan? Itu kebiasaan. Tapi yang ni, daripada awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, tak aci duduk langsung. Rukuk pun tidak, apa pun tidak. Dia berdiri tegak. Saya perhati dia. Memang sebab dia menarik perhatian saya. Lepas solat, kebetulan saya solat di belakang dia. Jadi dia mencuri pertumpuan saya. Selepas solat, saya tak lepaskan pandangan saya dengan dia. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun beredar ke tepi. Dia pergi cari dinding. Nak duduk pun dia kena. Ini satu-satunya kes yang pernah saya jumpa seumur hidup saya. Yang saya banyak merawan berkuliah ceramah di mata-mata masjid dan surau. Setiap kita Allah Ta'ala takdirkan berbeza-beza kelemahan dan kelebihan. Nampak tak? Jangan kita tengok best lah berdiri. Tapi tuan-tuan tak tengok dia nak duduk macam mana. Subhanallah. Sagi dia nak bangun pula, kena ada orang yang tolong tarik dia. Tuan-tuan, kayu yang tegak tu mana boleh. Sebab tu kita Allah Ta'ala jadikan kita ni sendi yang banyak. Berapa ribu sendi kita ada. Sebab itu kalau kita kena jaga kesihatan sahabat semua. Dan kena gaut lagi. Aduh. Saya sebut pakcik saya umur 70 lebih. Pergi jumpa doktor nak injek apa? Masukkan juice dalam lutut tu. Doktor kata apa pakcik? Dia kata pakcik ni jangan buang duit dia kata. Nak masukkan tu paling murah pun 800. Sebelah tahan 6 bulan je. Kata pakcik boleh sembahyang duduk lagi boleh, berdiri boleh lagi boleh. Dia kata pakcik tak payah bazirkan duit dah pakcik. Ini faktor usia dia kata. Faktor usia, jangan bazirkan duit. Duit yang ada tu belanjalah dia kata. Beramal lah. Jadi pakcik boleh solat dengan baik, duduk dengan dah cukup baik. Bertenang berehatlah dia kata. Sampai waktu dan ketika ni. Pakcik ni tadi Allah Ta'ala takdirkan dia duduk pun tak boleh sendiri. Allah, saya pun tak nak sembang lagi. InsyaAllah kalau ada masa saya ke sana jumpa lagi, saya akan sembang lebih dengan dia. Sebab tu lepas kuliah cerita beradik balik tu baru saya teringat dah kenapa saya ingat saya nak sembang dengan dia, tak sempat. Wallahu a'lam. Nabi doakan apa? Allahumma arsyidi a'immah, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muazzin, dan berilah keampunan kepada para muazzin. Berbahagialah para imam dan para muazzin. Rebutlah, raihlah peluang ini pada mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik. Hadis yang ke-81. La yazalul 'abdu fi salatin ma kana fi sallahu yantaziru as-salah wa taqulu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdith. Seorang hamba yang berterusan mendapat ganjaran salat selagi mana dia berada di tempat solatnya, menanti untuk solat, malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia sehingga dia beredar keluar atau dia berhadas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang yang hamba berterusan mendapat ganjaran solat selagi mana dia berada di tempat solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam. Wirid-wirid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atau wirid yang biasa dilakukan. Berwirid, berzikir kepada Allah, berdoa. Kemudian selepas doa Allahu akbar, solat 2 rakaat. Solat ba'diyah, dan sunatkan pada kita ba'diyah. Lepas tu orang yang begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat doa daripada para malaikat. Dah lepas solat ba'diyah, doa ada pula dalam majlis ilmu, dia tetap lagi di tempat solatnya. Malaikat berkata, ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Sehingga bila? Sehingga mereka keluar daripada masjid ataupun dia berhadas. Selama mana kita berada dalam rumah Allah, kita duduk tempat kita solat, selama itu kita akan mendapat doa daripada para malaikat. Sebab itu disunahkan juga kepada kita bila kita duduk dalam masjid, kita kena niat beriktikaf dalam masjid. Ini di antara peluang-peluang untuk kita meraih ganjaran pahala. Duduk pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Insya-Allah. 82. Ini perlu perhatian kepada kaum muslimin sekalian. An Abi Juhaimin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Sekiranya, kata Nabi, sekiranya, tuan-tuan, Nabi pesan, ketika kita nak solat, ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Sekiranya seseorang yang melintasi di hadapan orang yang sedang solat tahu dosa yang akan menimpanya, Nabi bagi tahu, kalau kita ni tahu dosa melintas orang yang sedang solat, kalau kita tahu, kata Nabi, kalau mereka tahu hukum dan dosa melintas orang yang sedang salat dan dosa yang akan menimpanya, lakin ay yaqifa 40 khairan lah, Nabi kata nescaya mereka akan tunggu sampai orang tu selesai solat, walaupun tunggu selama 40. 40 ni apa? Khilaf di kalangan para ulama. 40 hari, 40 jam, 40 bulan, 40 waktu. Nabi hanya sebut 40 saja. Ini khilaf di kalangan para ulama memahami kalimah 40 tadi. Sama ada 40 hari. Kalau kita ambil yang paling ringkas ialah 40 hari. Kata Nabi, nescaya dia akan tunggu orang tu selesai solat, walaupun terpaksa tunggu selama 40 hari. Sebab ini khilaf 40 ini khilaf pemahaman para ulama, khilaf sama ada 40 hari, 40 waktu atau apa. Baik. Kerana itu adalah lebih baik daripada dia melintas orang yang sedang solat itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat semua. Baik. Haram hukum dia melintas orang yang sedang solat. Tetapi kita yang solat ini, kita kena, Pak kita lapang, ketika kita nak solat, kita kena cari posisi supaya kita tidak mengganggu orang lain. Jangan solat depan pintu. Kat situlah pintu, situlah dia nak berdiri Allahu Akbar. Di sini ada hukum sutrah. Wallahu a'lam. Tertangguhkan dulu untuk laluan azan. Silakan.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sahabat semua, tengok bila solat dia ada hukum, satu hukum lagi namanya hukum sutrah, untuk benteng atau penanda, baik, ataupun batasan-batasan dalam solat. Apa itu sutrah? Sutrah ialah batas atau penghalang yang diletakkan di depan orang yang sedang solat sebagai penghalang ataupun sebagai pemisah saf. Ianya diletakkan di hadapan saf sebagai batasan kepada orang yang solat, agar orang boleh lalu lalang melintas di hadapannya. Lain ini dikira sebagian mengatakan bahawa ia juga termasuk sebahagian daripada sutrah. Baik. Ataupun kita ambil kursi, kita sembahyang, kita katalah tempat yang sempit, tak ada kursi, kita berada di hadapan pintu, ambil kursi, letak kursi, sembahyang. Baik. Hukum letakkan sutrah. Orang yang hendak solat disunahkan letakkan sutrah di hadapannya sebagai tanda untuk orang yang ingin lalu melintas di hadapannya, dan ia membatasi pandangan mata orang yang sedang solat. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa benda yang boleh dijadikan sutrah? Secara umumnya sutrah ialah batasan yang agak tinggi, yang jelas. Kalau kita ni kerusi, beg atau apa saja, yang jelas, yang orang nampak itu sebagai
Ataupun Nabi kadang Nabi chop, Nabi tancapkan dia punya pedang ataupun tombak lembing. Baik. Sutra ialah batasan yang agak tinggi dan jelas seperti tiang-tiang di masjid atau tembok. Tetapi jika tidak ada, sutra boleh letakkan dengan apa juga. Sekalipun dengan menggunakan batas jadah. Boleh juga dengan barangan yang kecil seperti kunci, telefon bimbit dan sebagainya, tongkat dan lain-lainnya. Sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyastashir li salatihi walau bisihim." Jika seorang di antara kamu yang hendak solat, maka hendaklah dia meletakkan sutra walaupun dengan sebatang anak panah. Tancapkan di depan. Ambil botol air, letak depan. Di hadapannya. Di hadapan selepas waktu ketika sujud lebih sikit daripada tempat sujud. Baik. Itu satu. Baik. Penjelasan lain. Nabi SAW pesan kepada kita, la tasalla illa satara. Janganlah engkau solat kecuali di hadapanmu sudah ada sutra, ada penghalang. Kita bila imam solat ada sutra di hadapan dia. Jadi jemaah kita tak perlu lagi untuk nak fikir tentang sutra, sebab kita dah bersutrah dengan sutrahnya imam. Baik. Nabi juga beritahu dalam hadis yang lain, iza shalla ahadukum sutratin falyazina minha la yaqta syaitan alaihi salat. Jika salah seorang kalian melakukan salat menghadap sutra, maka hendaklah dia dekat kepadanya, jangan sampai syaitan membatalkan salatnya. Sutra dia, jarak dia dengan sutra tak boleh jauh. Tak boleh jauh. Tuan-tuan, sutra apa kelebihannya? Di antara perkara penting yang dibicarakan tentang sutra, satu, memastikan kewujudan penghalang itu berada di hadapan kita. Jarak antara sutra dan tempat sujud lebih kurang cukup untuk dilalui oleh seekor anak kambing. Anak kambing besar mana? Besar sikit pada kucing. Antara tempat kita sujud dengan sutra itu. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maksudnya jarak orang yang salat dengan sutra adalah dekat. Kira-kira agak-agak ni sejengkal. Sutra bukanlah diukur daripada sudut lebar dia. Dia tak ada spesifik. Taklah di sudut segi lebarnya, tetapi dari sudut tingginya. Berdalilkan pada Nabi SAW pernah memacak satu tombak yang hujungnya tajam seperti lembing dan dipacakkan di atas tanah apabila baginda di padang pasir dan tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan sutra. Di tempat yang lapang, tak ada. Macam kita dalam masjid, okey. Itu pun ramai je langgar. Jadi keutamaan kita sahabat semua, jangan solat di muka pintu. Jangan solat di muka pintu. Kita keluar daripada khilaf ini. Jangan sembahyang merapat ke dinding belakang, sebab dinding belakang itu adalah untuk laluan. Jadi kita dah kawasan tengah ni, dalam surau kita ni tengah dah ke depan dan kawasan tengah. Pintu dan laluan belakang itu buka supaya kalau orang ada belakang ni terus dia akan boleh mencelok-celok supaya tak melintas orang solat. Baik. Tuan-tuan sekalian, kelebihan sutra banyak benda lah. Yang ketiganya sutra terdiri daripada banyak benda. Manusia juga boleh menjadi sutra. Kita nak sembahyang, kita tepuk kawan kita, hang tunggu saat aku nak sembahyang, hang jadi sutra aku sekejap. Kita suruh dia jadi sutra dia duduk diam-diam kat situ. Dia duduk, kita pun sembahyang di belakang dia supaya orang tak lintas kita solat. Manusia juga boleh menjadi sutra kalau dia duduk diam. Beg, kerusi, dinding dan hal-hal yang seumpamanya. Nabi paling suka menjadikan dinding sebagai sutra. Jadi kita merapat kepada dinding. Kelebihan menggunakan sutra. Kalau di rumah begitu juga. Tambah lagi kalau di rumah kan. Di rumah sembahyanglah tuan-tuan merapat ke dinding. Cuma baru ni dibahas oleh Sahibul Samah Datuk Mufti Wilayah. Saya terbaca dalam Bayanin Nas dia, kucing melintas, kucing dia tak sama macam manusia. Kucing tetap kucing. Sutra satu ialah sunnah. Kelebihan sutra ni tuan-tuan, bila kita semayang dengan sutra itu maknanya kita sedang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Satu.
Yang kedua, sutrah memastikan ruang dan tempat untuk kita solat supaya tidak diganggu oleh orang lain. Kita tengah solat, orang lalu lalang. Jadi ada hadis melarang kita solat melintasi orang yang sedang solat. Hadis yang kita baca tadi. Kalau orang tu tahu betapa besar, betapa beratnya dosa yang bakal dihadapi, maka dia akan sanggup tunggu walaupun selama 40. Itu lebih baik bagi dia, sama ada 40 hari, 40 waktu atau 40 tahun. Wallahu alam. Sebab 40 tidak dijelaskan dalam hadis. Perawi hadis ini tidak mengetahui apakah dimaksudkan 40 sama ada 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Cuma dalam Musnad Al-Bazzar mengatakan 40 tahun. Imam As-Syaukani dalam Nailul Awtar menyebutkan bahawa 40 itu menggambarkan betapa besarnya dosa. Dia sanggup tunggu, dia tidak akan lintah. Dia akan tunggu, dia akan berdiri tegak sampai orang itu selesai solat. Dan kita yang solat pun dah tahu orang tunggu, kita kena percepatkan solat, meringkaskan solat kita. Oh, mentang-mentang kita perasan orang duk tunggu nak lintah, dia lagi labuh panjang-panjang. Itu tak cermat, tak bijaksana. Itu tidak termasuk dalam kelompok yang Nabi sebut sebagai kelompok manusia yang memudahkan urusan sesama manusia. Habis. Baik. Tengok beberapa pandangan ulama. Hukum. Baik. Kalau hukum sutrah, kita pegang kepada sunnah. Cuma menurut pendapat Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa ia wajib. Sunnah secara mutlak ini merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan sebahagian daripada pendapat Imam Malik. Sunnah jika dikhawatirkan ada yang lalu. Ini pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Sunnah bagi dia letakkan sutrah, dia bimbang kok sagi ada orang melintas, baik dia letak. Dia keluar daripada keraguan, dia letak lebih baik. Dan sunnah bagi imam yang munfarid, iaitu yakni mendapat pendapat Imam Hanabilah dan sebagainya. Sahabat semua, jadi kesimpulannya dia merupakan sunnah Nabi SAW. Dan kalau sekiranya orang yang sedang solat dapati ada orang yang ingin melintas, dia kena halang, angkat tangan. Fahamlah bila orang tengah solat tu hadang dia bukan Ustaz Jahari sebut ada kes dia halang je ni, disambut salam. Orang bukan suruh salam, dia halang hampa lintas, pergi lalu ke belakang dia. Dia ketegak nak pergi ke depan, dia pergi belakang dia lah. Kalau ada ruang. Kita bagaimana? Apa solusi kita? Solusi kita ialah tunggu itu lebih baik. Kadang-kadang lepas sembahyang fardu, kita cari ruang untuk sembahyang solat sunat rawatib kan. Jadi tengok ruang. Dan kita pun dah selesai, tengok ruang di mana kita boleh keluar tanpa melintasi orang yang sedang solat. Sebab itu keutamanya laluan. Kalau saya boleh bagi pendapat di surau ini, kosongkan laluan tengah. Kan? Sebab pintu sana jarang orang guna, pintu sini pun jarang orang gunakan dari sini kan. Tapi yang depan ni, kalau dia ke kanan, sekali dia akan melintas. Jadi dia tegak sini, dia ambil, dia view, terus dia keluar. Keutamaan kita, jangan kita duduk di pintu, di muka pintu. Itu lebih selamat. Ataupun kita tunggu seketika, itu lebih selamat untuk kita keluar daripada keraguan. Keraguan yang mana? Keraguan tentang batasan sah. Sebab sutrah ini fahamnya adalah benda yang diletakkan di hadapan kita. Adapun lain ini sebahagian daripada khilaf di kalangan ulama. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, habis pun waktu pun habis, bab pun dah habis. InsyaAllah pada bulan hadapan kita masuk pada bab yang ke-8, beberapa solat sunat dan doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Dan juga sebenarnya ada beberapa hadis lagi yang menceritakan tentang kelebihan azan dan sebagainya, insyaAllah. Tapi dia tertera dalam kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam. Nanti kalau sempat saya akan comparekan dengan hadis-hadis yang lain. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan adalah kelemahan saya mohon ampun dan maaf.
keterangan atas ketelanjuran berbicara saya. Dan yang akhir sekali, pesanan daripada pihak surau supaya tuan-tuan sekiranya ada kelebihan rezeki untuk memberikan sumbangan tabung yang berada di belakang sana. Tuan-tuan, tabung itu sangat menggamit sumbangan daripada tuan-tuan infak dan sedekah jariah kita, ataupun disebut sebagai zakat sunnah kita untuk diri kita pada hari akhirat. Allah alam, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.